Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing menyelar anggota pembangkang Datuk Mas Elmayati Samsudin yang menggunakan Islam sebagai hujah mereka dalam melemparkan tuduhan terhadapnya. Katanya, janganlah guna isu yang bukan-bukan. Contohnya, Ahli Parlimen Majlis Tanah kata saya mabuk, saya minum, saya nak kata bahawa saya bukan orang Islam, saya minum apa salahnya? Saya pergi ke Pelangai sana semasa pilihan raya kecil. Mereka ajak saya menyertai festival Tanglong. Saya minum, saya bermain dengan budak-budak macam orang gila sikit. Apa salahnya? Kalau saya orang Islam, memang saya tak boleh buat macam itu. Tapi saya bukan Islam, maka saya boleh buat. Pada 16 Oktober lalu, Mas Elmayati secara sinis menegur Tiong yang dianggapnya tidak sesuai menjalankan tugas sebagai menteri yang menjaga hal ehwal pelancongan, seni dan budaya. Berdasarkan video yang dikongsi oleh Tiong di akaun Facebooknya. Mas Elmayati mempersoalkan sama ada Tiong mahu memperkenalkan Malaysia dengan cara mabuk dan menari di khalayak ramai. Tiong ialah Presiden Parti Demokratik Progresif Sarawak, Ahli Parlimen Bintulu dan Adun Dudong. Angkatan Tentera Malaysia sentiasa bersiap-siaga sekiranya terdapat sebarang keputusan atau mandat untuk digerakkan sebagai tentera pengaman ke Palestin, kata Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan. Menurutnya, ia termasuk persediaan pasukan pengaman Batalion Malaysia Negara yang bertugas di bawah pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan sekiranya diperlukan segera, antaranya bagi tujuan evakuasi rakyat Malaysia di kawasan terkesan. Katanya biarpun sehingga kini tiada sebarang keputusan mengenai perkara itu daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kita tetap bersedia malah kementerian ikut rapat perkembangan di Palestin serta bekerjasama dengan kementerian luar. Jadi kalau kerajaan kata hantar tentera ke Palestin, kita akan ikut kerana sebarang keputusan untuk itu bukan dalam bidang kuasa Kementerian Pertahanan, sebaliknya tertakluk kepada kementerian luar. Muhammad berkata sebarang keputusan untuk menghantar tentera ke Palestin secara unilateral memerlukan penilaian rapid daripada pelbagai pihak, termasuk negara sekitar di kawasan yang bergolak. Dalam pada itu, Muhammad berkata beliau akan membawa isu berkaitan Palestin pada sesi perbincangan dengan Menteri Pertahanan ASEAN pada minggu depan sebagai topik sampingan bagi mendengar suara negara-negara rantau itu berkaitan konflik berkenaan. Katanya, kita nak dapatkan suara ASEAN kerana kita ada satu pegangan iaitu ASEAN Centrality. Sekiranya semua negara ASEAN bersetuju untuk kita hantar tentera ke Palestin di bawah panji PBB. Muhammad berkata sehingga kini Malaysia sentiasa komited memberi sokongan bagi mencapai keamanan sejagat menerusi panji PBB dan ia terbukti melalui penglibatan dalam 37 misi sama ada sebagai tentera pemerhati atau pengaman. Katanya antaranya di Kongo, Somalia, Namibia, Kemboja, Bosnia Herzegovina, Timor Leste dan yang terkini di Lubnan. Malah kini ATM masih terlibat dalam 5 misi antarabangsa di bawah PBB. Sementara itu, menjawab celahan Datuk Seri Dr. Syahidan Kassim sama ada kerajaan bercadang menghantar tentera pengaman ke Palestin melalui Pertubuhan Kerjasama Islam. Muhammad berkata perkara itu diserahkan untuk pertimbangan Wisma Putra memandangkan ia melibatkan negara lain. Dalam perkembangan lain, Muhammad berkata ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM iaitu Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia akan memulakan proses perolehan aset baru. Beliau berkata antaranya melibatkan perolehan 60 kereta perisai infrati buat TDM, 3 kapal misi pesisir dan kerja-kerja memasang pulih 2 aset kapal selam untuk TLDM serta 12 helikopter baru untuk kegunaan TUDM. Katanya keselamatan persepadanan pula akan terus diperkukuh dan dipertahan dengan pembinaan 7 pos imbangan antaranya di Melikin dan Pak Dalih Sarawak. Menyentuh mengenai perkembangan kapal tempur pesisir, Muhammad berkata pembinaannya diteruskan atas dasar ia amat diperlukan bagi memperkukuh dan meningkatkan keupayaan operasi TLDM. Katanya kementerian beri tumpuan sepenuhnya untuk melangkah ke hadapan, pastikan LCS ini siap ikut jadual seperti kontrak jadual ke-6 yang ditangani pada Mei lalu.